Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpalah kita ke latihan kajian seterusnya untuk subjek komponen modeling, automotive component modeling. Alright, okey, so tanpa melengahkan masa, so gambar yang saya nak lukis untuk hari ini. Okey, hari ini kita akan mula dengan tiga dimensi. So, gambar yang akan kita lukis seperti yang terpapar. So, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke skrin seterusnya lah. Alright, so okay, saya nak cepatkan masa. Saya tak nak melerik. So apa yang kita mula buat? Macam biasa start mechanical design. Design. Okay. So walaupun dia adalah 3 dimensi, kita tetap perlu bermula dengan 2 dimensi. Saya ambil sketch, ambil XYZ plane ataupun ZX plane. Saya punya case, saya kena jadikan dia parallel. Alright. So kita tengok gambar rajah yang kita nak lukis ni. So kita kena cari dekat mana dia punya dekat mana dia punya pusat kepada kita punya lukisan lah. So saya nak jadikan yang ini sebagai pusat lukisan lah. Alright, so apa yang kita boleh lukis? Okay, bulatan tengah-tengah dan dimension dia. Okay, dimension dia ni terlalu kecil, tapi tak apa. Radius dia adalah, kalau ikut gambar rajah ni, radius dia adalah, dia bukan radius, dia adalah diameter 15. Okay, right, kita fit all in. Okay. Okay, seterusnya adalah garisan straight ni 40, panjang ke bawah. Lepas tu panjang ke tepi 30. Lepas tu panjang ke bawah 70, panjang ke bawah 45. So apa yang kita kena buat seterusnya lah bulatan yang ini. Okay, buat bulatan yang ni dulu supaya mudah kita jadikan buat bulatan yang ni dulu supaya mudah untuk kita jadikan dia sebagai reference. Right, okay, so 70 dan 45 buat satu bulatan ke bawah dengan diameter diameter yang sama 15 juga. Jarak antara bulatan-bulatan ni adalah secara vertikal adalah 70 dan secara horizontal adalah secara horizontal adalah 45. Okey. Turunkan supaya kita tak keliru lah. Okay, alright. So kita boleh zoom out lagi. Kita tengok gambar rajah ni, apakah bentuk-bentuk seterusnya adalah. Okay, kita tengok okey, maaf. 45 tu sebenarnya bukan jarak sebenar. Jarak sebenar dia adalah 60. 45 ni adalah kegarisan ni. So ada silap sikit. So kena jadikan dia adalah 60 . Okey. Garisan bulat ni ke sini adalah 60. Okey, kita buat satu lagi circle bulatan 40 dan juga okey. Seterusnya kita kena buat satu garisan kat bawah ni, sambung sini. Okey, tangent daripada garisan ni sambung ke sini, sambung atas. Sini. Okey, kita buat dulu dia punya rough picture. Nanti kita boleh adjust dia punya ni. Kita gunakan yang sini, titik tengah. Okey, turun tepi, naik tepi, naik. Okey. Lepas tu baru kita tengok jarak dia, lihat jarak dia. Okey, jarak sini adalah 45, jarak sini adalah 40. Okey. Kita buat jarak-jarak dia. Ini dengan jarak ni adalah 40.
Jarak ni dengan jarak ni adalah jarak ni dengan jarak ni adalah 45. Okey. Kenapa dia masih putih? Okey, dia sengit. So kita akan jadikan dia sebagai horizontal. Okay. Alright, so yang ni adalah jarak ke tepi dia. Jarak ke tepi dia berapa? Kalau ikutkan sini ke sini adalah 30. So kita kena buatlah jarak dia 30 yang ni. Jarak yang ni adalah 30. 30. Okay, so atas sikit supaya kita tak keliru dengan garisan yang lain. Okay, so seterusnya adalah yang ni. Yang ni diberikan radius dia adalah 15. So kita kena buat satu bulatan dengan radius 15. Okay, bulatan mula di sini. Sekejap saya tengok berapakah dimension yang ni. Adakah dia kena macam tu? Okay, betul. Dia adalah radius 15 sebab dia selari yang tu. So yang ni kita trim. Sebab 30 sini, maknanya betul lah 15, radius 15. Alright, so kita ada dua circle yang kita kena buat. Maaf, ada satu circle sahaja. Circle tu bercantum dengan garisan ni dan juga bercantum dengan garisan ni. So macam mana kita nak buat? Okay, sebelum circle tu kita buat last sekali. Kita buat fillet dulu. Fillet yang ni dan juga yang ni. 30, 10, 10. So kita buat dia punya corner. Okay, 2 kali untuk banyak kali. Ni dan yang ni. Alright, so yang ni dia adalah 30 ikutkan gambar rajah tu. Dan yang ni adalah 10. Dan yang ni adalah 10 juga. Okay, 70 ni agak ganggu kelihatan. Kita adjust sikit lah. Ni sama 10 ni. Okay. Yang ni pun sama 60. Mungkin dia kena ada kat bawah sikit lah. So, dia kena ada kat atas. Sebab dia, okay, silap 45 pula. 60 ni berada pada atas. Okay, seperti yang ditunjukkan dalam gambar, dia berada di atas 60. Okay, radius yang ni 15. Ni diameter 15. Automatic radius ni akan jadi 15 lah sebab dia adalah 30. Okay, so seterusnya kita kena buat satu bulatan yang terakhir. Okay, bulatan ni menyentuh bulatan yang ni. Of course dia akan jadi tangent. Dan jaga bulatan yang ni. So kita kena buat 3 point circle. Pilih 3 point circle. Klik garisan ni. Klik garisan ni. Dan kita letak je nilai dia. Dan kita kena jadikan dia tangent dia ni. Tangent. Okay. Okay. Sebelum kita jadikan dia tangent, kita kena adjust dia punya dimension dulu. Dimension dia adalah berapa ya? Ikutkan gambar rajah tu 50. Radius 50. Okay. So yang ni kita masih boleh adjust ya. Boleh masih boleh adjust dia. Okay, alright. Kemudian kita kena jadikan dia sebagai tangent lah. Garisan ni di tangent. Tangent. Oh, tak boleh. Jadikan dia sebagai tangent. Oh, 3. Okey, terdapat sedikit kesilapan di mana sepatutnya kita kena, cara dia sebenar adalah kita buat bulatan. Buat satu bulatan tanpa ada constraint biru tu.
Kemudian kita jadikan dia punya radius dia seperti yang kita nak dalam gambar tu. Ni lah nilai dia lah 50. Radius dia 50. So apa yang kita kena buat dekat sini adalah kita kena jadikan bulatan yang ni dan bulatan yang ni, jadikan dia sebagai tangent. Okey, lepas tu kita boleh gerakkan dia. Kemudian bulatan yang ni, okey, bulatan yang ni kita tangentkan dengan bulatan yang ni. Tangent. Okey, tapi kalau kita tengok gambar dia adalah bukan macam ni, sepatutnya dia dekat bawah. Yang ni garisannya kena berada di sini. So kita kena undo balik, Ctrl Z. Okey. Dia dah putih, so kita gerakkan bulatan ni yang pusat digerakkan biar turun ke bawah. Tapi jangan kena garisan biru. Okey. Kemudian barulah kita jadikan dia sebagai tangent. Ini yang kita nak sebenarnya. So barulah kita terima mana patutlah. Yang ini, yang ni, yang ni, yang ni. Okey, itu dah habis. Okey, gambar hampir sama. InsyaAllah semua dah hijau. Dah cukup, lengkap. So kita exit workbench. Dia akan kembali ke bahagian 3 dimensi. Ni ada masalah. Mungkin sebab saya pilih XY plane kot tadi. So sepatutnya kena pilih YZ plane ataupun ZX plane. Lepas tu kita kena ambil yang ni, ambil pad. Kemudian preview. Dan pusing-pusing lah. Okay, pusing. Dan okay. Letak je thickness dia. Berapa. Sebab di dalam ni dimension tak thickness dia. Oh, dia dimension 10. So kita boleh adjust balik lah. Thickness dia, jadikan dia 10. Okay, thickness dia adalah 10. Dah siap. Okay. Cuma, okay, apa yang kita kena buat dekat sini, mungkin kadang-kadang, okay, kita boleh ada sketch. Kita terbuat dua garisan yang bertindih. Tapi kita tak nampak. Okay, kita tak nampak sebenarnya. Sebab dia bertindih. Dia tak boleh ada dua garisan bertindih. So, bila kita cuba, dan dia akan ada merah. Sekejap. Saya delete dulu yang ni. Delete. Jangan uncheck delete aggregated agreement. Sebab ini akan delete sekali dia punya sketch yang kita buat tadi. 2D sketch tu. So, uncheck dan klik OK. Okay, so kita double klik, kita edit balik lah. Actually, dia ada satu garisan yang tak elok lah sini. So, saya buat balik. Contohlah, kalau kita dah banyak trim kan. Dan kadang-kadang dia akan redundant. Tapi kita tak nampak secara mata kasar. So, bila kita exit, bila kita cuba pad, dia ada error. So, macam mana kita nak atasi masalah ini? Kita nak atasi masalah ini mudah saja. Kita boleh tengok kawasan yang hitam. Ataupun pada hitam ni. Ataupun kita pergi kat tools. Kita pergi kat kita double click dalam supaya kita masuk dalam workbench. Dan kita pergi kat tools. Kita pergi kat sketch analysis. So dia akan beritahu kawasan yang menjadikan dia open. Yang mana yang open? Nampak? Dia tiba-tiba terbuka kat tengah ni. Ada satu punca. Yang line 1 ni isolated. Line 6 ni isolated. Line 7 isolated. So yang ni agak sebenarnya dia mengasingkan dua ni lah. Kalau dia, cuba kalau kita delete satu-satu. Klik situ kita delete. So tengok apa jadi. Okay. Yang ni masih sama. Cuba delete yang ni. Okay. So dia akan close. Close maksud dia tak ada masalah. Kalau close dia tak ada masalah. Okay. Lepas tu barulah kita balik kepada 3D. Exit workbench dan pad. Dan dia tak ada masalah untuk convert kepada 3D. Okay. Itu saja. Sekian. Terima kasih.